Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Cikgu doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan bawakan tajuk gabungan transformasi. Iaitu yang menggabungkan dua transformasi. Okey, dalam contoh yang cikgu berikan pada hari ini iaitu diberi A prime ialah image bagi objek A di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan transformasi Q dan P selengkapnya. Jadi ini melibatkan gabungan transformasi P dengan Q. Jadi kalau jumpa gabungan dua transformasi macam ini, kita akan buat bermula dari sebelah kanan. Kita buat Q dahulu, baru diikuti dengan P. Jadi di sini kita diminta perihalkan apa dia transformasi Q dan apa dia transformasi P selengkapnya. Okey, soalan ini selalu keluar dalam kertas 2. Matematik masa-masa peperiksaan SPM. Okey, jadi di sini telah diberi ini ialah yang merah ini ialah A iaitu objeknya. Kemudian yang besar ini ialah image-nya iaitu A prime, A tanda. Okey, jadi kalau kita perhatikan dekat sini daripada A kepada A prime ini jelas di sini melibatkan pembesaran sebab saiznya dah berbeza. Tetapi sebelum itu, sebelum saiznya ini dibesarkan, kita perhatikan bahawa segitiga yang ada ini dengan segitiga yang ini, kita dapati arahnya bertentangan. Bucu ini berada di sebelah kiri, sekarang dia telah berada di sebelah kanan. Jadi, sebelum dia dibesarkan, bermaksud dia melalui satu transformasi lain dahulu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini bahawa A ini kita kena tukar arahnya dahulu. Jadi untuk tukar arahnya dahulu kita tengok dia dah beri satu segitiga dekat sini yang arahnya bertentangan. Jadi ini bermakna ini ke sini bila arah yang bertentangan ia adalah melibatkan transformasi apa? Ya, iaitu pantulan. Okey. Jadi kalau pantulan dari sini pergi ke sini pantulkan dulu. Kita pantulkan dulu. Untuk dapatkan, jadi dekat sini, yang pertama dekat sini, iaitu Q ialah, kita kata Q ialah pantulan. Jadi kita buat pantulan dulu. Okey, kalau kita tulis pantulan saja, markahnya tak lengkap. Jadi itu sebabnya kita tak dapat markah penuh sebab kita tak tulis jawapan selengkapnya. Jadi transformasi Q ialah pantulan. Pantulan dia mesti ada pada garis apa ataupun apa dia paksi pantulannya. Okey, pantulan pada garis. Okey, garis ini kita kena tentukan. Untuk tentukan garis, kita sambungkan bucu ini dengan bucu ini, buat garis putus-putus macam tu. Kemudian bahagi dua, cari titik tengah. Titik tengah kat sinilah 1 cm, 1 cm. Jadi ini titik tengah. Kemudian yang ini pula sama. Bahagi dua, kemudian bagi dua sama panjang. Jadi sini pun 1 cm, ini pun 1 cm. Jadi dia lalu sini. Kemudian kita ambil pembaris. Kita gariskan dekat situ. Ini adalah merupakan dia punya paksi pantulannya. Okey, paksi ataupun garis ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini garis ini melalui di bawah sini ialah ini -2, -4, di tengah-tengah sini ialah -3. Jadi garis ini dinamakan sebagai, sebab dia lalu yang -3 ini ialah X. Ini pasti X, -3 ni ialah nilai X. Jadi persamaan untuk garis lurus ini ialah X sama dengan -3. Jadi bermaksud Q adalah pantulan pada garis X sama dengan -3. Barulah kita punya transformasi Q ini lengkap cara penulisannya. Pantulan pada garis X sama dengan -3. Sekarang kita nak cari transformasi yang kedua iaitu P. Apa dia P? Okey. Selepas kita dapat ini, dah dipantulkan bentuk macam ini, barulah kita tengok arahnya sama. Bucu ini sama dengan bucu ini. Jadi yang ini kepada saiz ini ialah dah tentulah melibatkan pembesaran. Jadi kalau pembesaran kita tulis di sini ialah pembesaran. Tulis pembesaran. Pembesaran mesti ada pusat pembesaran dan mesti ada faktor skala. Jadi pembesaran pada pusat mana? Okey, kena nyatakan
pusatnya dia dalam bentuk koordinat ataupun titik A ke B ke. Jadi kalau dalam kes ini koordinat lah. Jadi yang menyatakan dia punya koordinatnya dan juga dia punya faktor skala. Dengan faktor skalanya. Okey, faktor skalanya berapa? Yang itu kita kena nyatakan. Baru dia lengkap. Pembesaran mesti ada pusat pembesaran dan mesti ada faktor skala. Okey, untuk tentukan pusat pembesaran, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ambil bucu di antara yang ini dengan ini. Bukan yang ini lagi ya, sebab tadi kita dah pantulkan dia dah jadi yang ini. Daripada sini pergi ni. Okey, di yang ini kita sambungkan. Okey, bucu ini sekarang dah jadi di sini. Okey, ambil pembaris, sambung. Guna pensel ya masa sambung tu. Okey. Sambung, buat garis putus-putus. Macam tu. Kemudian pilih satu lagi. Katalah bawah ini menjadi yang bawah sini. Kemudian kita ambil pembaris, sambung lagi. Okey. Okey, kemudian kita buat garis putus-putus. Okey, macam tu. Dan dua garis putus-putus yang kita buat tadi itu, dia bertemu pada satu titik. Dia bertemu dekat sini. Dan yang pertemuan inilah yang dikatakan pusat pembesaran. Jadi pusat pembesarannya di sini, kita kena tengok X-nya. Jadi X-nya di sini ialah -4. Masukkan dekat sini. -4. Kemudian Y-nya ke sini. Jadi kalau sini 10, sini 12, maka tengah-tengah sini ialah 11. 11. Okey. Jadi itu pusat pembesaran kita dah dapat yang ini. Seterusnya faktor skala. Untuk dapatkan faktor skala ialah K. K ialah formulanya image I bagi O. Okey. I-nya ialah kita pilih I dengan O ini ialah sisi image bagi dengan sisi objek. Okey, sisi image ya tentulah ini image akhirnya. Kita pilihlah mana-mana sisi. Katalah sisi saya pilih sisi yang bawah sini. Ini ada 1, 2, 3 cm. Jadi image-nya 3. Okey, kemudian objeknya dekat sini yang sepadan dengan garis ini ialah bawah sini. 1 cm. Jadi 3 bahagi 1. Jadi faktor skalanya ialah 3. Tetapi faktor skala kita tak boleh tulisnya sebagai K. Kita kena tulis lengkap ayatnya dengan faktor skala. Kita tak boleh tulis dengan K sama dengan 3. Tak boleh. Jadi dengan faktor skala 3. Jadi masukkan dekat sini faktor skalanya 3. Okey, maka lengkaplah kita punya tadi apa? Kita punya transformasi gabungan transformasi P dengan Q, iaitu daripada A menjadi yang ini ialah transformasi Q. Kemudian daripada yang ini pergi ke bawah sini ialah dengan transformasi P. Jadi itulah gabungannya. Okey. Jadi tulis mesti dengan lengkap macam ini. Baru dapat markah penuh ya. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama. Yang ini sebelah sini ialah contoh yang kedua. Okey, diberi image-nya soalan yang sama, iaitu objeknya ialah A dan image-nya ialah A prime. Ini ialah objek dan image di sini ialah yang besar. Okey, yang besar sini. Okey, jadi transformasi gabungannya ialah yang sama juga, iaitu PQ. Jadi bermaksud kita kena nyatakan dekat sini apa dia P dan apa dia Q. Okey, sebab kita bermula dengan sebelah sini, kita mesti buat Q dulu. Jadi sini saya tulis Q. Okey, Q dulu apa dia, kemudian P apa dia. Kena perihalkan selengkapnya. Okey, sekarang daripada sini nak jadi yang besar ini dia ada bagi satu rajah dalam ni. Okey, jadi maksudnya untuk menjadi ini rajah ini membantu kita untuk menentukan transformasi yang pertama. Jadi kalau kita nampak sini kecil, ini besar, dah tentulah melibatkan pembesaran. Okey, tapi sebelum dia dibesarkan, dia daripada sini dia melalui transformasi Q dahulu. Okey, ini jadi yang kecil ini. Okey, ini transformasi Q. Okey, jadi Q ialah kita dapati dia punya bentuknya sama, saiznya pun sama, arahnya pun sama. Cuma tempatnya berbeza. Ini kat bawah, yang ini kat atas, yang merah ni ya. Jadi yang ini bermaksud yang terlibat ialah apa? Cuba teka. Saya dengar tu ada yang jawab betul ya, iaitu translasi. Jadi dekat sini ialah translasi.
Dan translasi kalau kita nak tulis selengkapnya mesti ada bentuk macam ini. Mesti ada apa X-nya, apa Y-nya ditulis atas dan bawah. Bukan kiri kanan macam koordinat ya. Ditulis atas dan bawah. Jadi atasnya ini ialah untuk X, bawahnya untuk Y. So kita pilih satu bucu. Bucu ini dia jadi di ujung sini. Okey, jadi kita buat X-nya dulu. X gerakkan ke kanan ialah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru diluruskan ni. Jadi 7 ke kanan ialah positif. Seterusnya naik ke atas ialah gerakan Y. Untuk tulis di bawah sini. Gerakan Y ini kalau ke atas positif. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ke atas positif 4. Kalau diturun ke bawah baru negatif. Okey, kalau X pun sama. Kalau ke kiri baru negatif. Okey, jadi kita dah dapat dah. Iaitu Q adalah merupakan translasi 7, 4. Seterusnya kita pergi kepada P. Okey, selepas kita dah translasi, dah pindahkan dia ke sini, maka kita nak buat satu lagi iaitu transformasi P. Transformasi yang kedua sebab ada gabungan. Okey, kita tak boleh terus A ini terus dibesarkan. Satu je transformasi. Sekarang dia nak gabungan transformasi. Jadi kita pindahkan dia dulu ke bahagian sini. Okey, kemudian barulah daripada yang sini kita jadikan dia ke besar ini. Yang besar A prime iaitu image dia yang terakhir. Ini ialah transformasi P. Okey, jadi transformasi P dah tentulah melibatkan pembesaran. Jadi tulis sini pembesaran. Sama macam ni tadi, pembesaran mesti ada pusat. Pembesaran pada pusat. Pusat mana kan? Kita kena tengok. Yang ini, kalau macam ni tadi, kita sambung. Okey, tetapi yang ini, kita dapat dia, tengok kat sini. Cikgu tunjuk, bucu ini, dia jadi sini. Okey, bucu ini dia. Bucu yang ini naik ke atas sini. Okey, bucu yang ini tidak berubah. Jadi kalau bucu itu tidak berubah, maka bucu itulah yang menjadi pusat pembesarannya. Jadi pusat pembesarannya di sini ialah apa sini? X mesti tulis dalam bentuk koordinat. Iaitu X-nya ialah 6. Okey. Kemudian Y-nya ialah 3 pula 2 Ini 2. Okey. 6, 2. Jadi sininya 2. Okey, kita dah dapat dah pusat pembesaran dia. Jadi tak perlu buat garis apa-apa. Kita tengok. Kalau ada bucu itu yang tidak berubah, tetap di situ, itulah pusat pembesaran. Kemudian ada dengan faktor skalanya berapa. Jadi untuk tuliskan faktor skala, tak boleh tulis K ya. K sama dengan, tak boleh. Pada pusat 62 dengan faktor skala. Okey, untuk dapatkan faktor skala, caranya ialah kita kena okey, saya tulis dekat sini ya. K sama dengan image bahagi objek. Sisi image bagi dengan sisi objek. Okey, sisi image-nya yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Okey, 3. Bukan, image yang besar. Sorry. Image yang besar. Jadi dah 3, 4, 5, 6. Jadi image-nya ada 6 dan objeknya kalau kita nak pilih dekat sini pun boleh. Kalau nak pilih objek kat sini pun boleh. Yang sepadan. Yang ini tadi 6, yang sepadannya dekat sini. 1, 2, 3. Jadi 3. 6 bahagi 3 ialah 2. Maka faktor skalanya ialah 2. Tapi kena pindahkan 2 tu ke sini. Jadi dengan faktor skala 2. Okey. Jadi barulah kita punya gabungan transformasi itu kita tulis dengan lengkap. P ialah translasi 74 dan P pula Q translasi 74 dan P pembesaran pada pusat 62 dengan faktor skala 2. Okey. Jadi saya harap semua pelajar dah pun faham untuk dua contoh yang saya tunjukkan. Nanti untuk siri yang berikutnya, cikgu akan tunjukkan lagi contoh yang lain. Okey, sampai jumpa di video yang akan datang.